Bukit Ular juga dikenali sebagai Jalan Sapinangok, Paitan Beluran. Keadaan jalan yang berbukit bukau dan dikelilingi hutan tebal di sepanjang jalan. Kedudukannya yang terletak jauh di pedalaman Sabah sememangnya sunyi sepi, apatah lagi bila malam menjelma. Laluan ini sangat sinonim dengan cerita-cerita mistik dan jenayah. Terdapat beberapa tragedi orang hilang di laluan ini. Tidak kurang juga ada yang mendakwa pernah melihat kejadian-kejadian aneh di sepanjang laluan ini. Bukit Ular mendapat gelaran disebabkan laluan ini yang dipenuhi seleko-seleko maut, seakan ular yang dipalu. Setiap seleko yang ada di sini menyimpan tragedi berdarah dan sentiasa mengintai, menanti, menunggu mangsa seterusnya. Boleh tengok sendiri ya keadaan jalan dekat sini macam mana. Memang perlu dinaik taraf, perlu sangat-sangat. Tak tahu bila jalan ni boleh, yalah, jadi satu laluan yang sempurna lah untuk dilalui. Dia jalan tar sekejap, lepas tu kita akan jumpa lah jalan macam ni, jalan yang rosak ni. Kalau terus ke sana nak pergi ke Paitan, Beluran dan seterusnya ke Sandakan. Dan kalau ke sini nak ke Pitas, Kota Maruduh, Kudat dan seterusnya. Tadi saya datang dari sini dan saya akan meneruskan perjalanan saya menuju ke Sandakan, Paitan dan Beluran. Tapi saya berhenti dekat sini sekejap. Dekat sini ada satu pot Kem Cinta Alam Pitas. Kesian ada sini ada kucing. Meow. Okey. Nanti saya bagi awak makan sekejap lagi, okey? Saya tengok apa ada dekat kereta sekejap lagi. Kem Cinta Alam Pitas. Tempat ni pun sunyi. Tak tahu ada penghuni ke tak ada. Saya tengok pagar pun tutup. Dan dekat sini dia ada sakan, ya, macam kolam macam ni. Cantik ya dekat sini. Rasanya last saya lalu tempat ni pun tahun 2014. Waktu tu saya pergi Sandakan. Sunyi tempat ni, yang pastinya binatang buas ada dekat sini. So kena waspada. Ini kalau boleh ride naik motor memang sangat-sangatlah nikmat. Mungkin saya perlu jalan sekarang sebab sebenarnya perjalanan saya masih jauh ya, nak menuju ke Paitan dan seterusnya ke Beluran. So saya akan macam biasa footage malam nanti selepas jam 12 malam saya akan datang daripada Beluran menghala ke Kota Maruduh. Itu untuk footage malam. Untuk footage siang kita datang daripada Kota Maruduh menghala ke Paitan, Sandakan dan seterusnya. Ya,
jalan ni juga boleh digunakan untuk nak pergi ke Tawau dan sebagainya. Banyak kucing lah dekat sini, tengok. Korang dari mana? Tengok. Tak ada makanan lah saya bawa. Nanti saya cari makanan, okey? Sekejap lagi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor rasanya. Tapi tak tahulah ada ke orang yang jaga diorang kat sini. Saya tak pasti. Harap kucing ni okey. Saya minta maaf, saya tak boleh lama-lama layan korang kat sini. Saya kena pergi sekarang. Kenderaan yang lalu dekat sini pun agak kurang. Sangatlah kurang. Ada, memang ada, tapi kurang. Kalau boleh, nasihat saya, siapa yang nak lalu sini, pastikan jangan bersorangan lah. Dan pastikan kenderaan yang kita naik itu sentiasa dalam keadaan cemerlang. Sekarang ni saya dah sampai dekat daerah kecil Paitan. Dekat sini ada orang jual pisang. Saya nak beli pisang dulu. Perjalanan saya jauh lagi sebenarnya, tapi kita jalan pelan-pelan. Nanti sampai dekat Bukit Ular tu, saya akan ambil video dekat sana. Pisang ni tak tahu berapa satu. Mamuli aku udah punti. Sungkurete. Sungkurete punti dia oi. RM2 oi. Itu. Punti nunod deh. Amo ko ilan tulun no ko sungai dusun ay. Sungai. Oh. Ilan no ka Bukit Ular? Tahu Bukit Ular di mana? Sana lagi ya? Terus lagi lah? Jauh lagi? Jauh lagi lah. Ini semua sama saja kan RM2? Saya ambil yang ni lah. Ini pisang apa nih? Pisang budak. Oh, pisang budak. Saya ingat kau dusun tadi. Tapi sungai pun lebih kurang dusun lah. Sungai kau pernah cakap sungai? Pandai lah. Isa gia ngaron no? Aja. Oke, Canga pergi dulu Canga. Terima kasih ya. Sana lagi kan terus? Iya. Oke, thank you. Saja usik dia, itu orang sungai ya. Orang sungai, tadi saya cakap dusun. Boleh lah sebenarnya sungai dengan dusun ni dia punya apa tuh, tak lah jauh beza pun sebenarnya bahasa tuh. Tapi tenang lah dekat sini. Memang tenang dekat ni. Sekarang ini dekat daerah kecil Paitan.
Setelah jauh saya berjalan, akhirnya saya pun sampai dekat laluan Bukit Ular ni. Saya datang daripada sana. Saya datang daripada Pitas, Kota Marudu, dan kalau menghala sana nak ke Beluran dan seterusnya ke Sandakan dan Telupid. Macam inilah keadaan di sekitar Bukit Ular ataupun laluan Sapi Nango. Laluan ni sudah wujud sejak sekian lama dan macam-macam cerita tentang laluan ni. Macam biasa, selepas jam 12 malam nanti saya akan explore laluan ni. Bermula daripada Beluran ni sampai ke Pitas. Dan saya akan berhenti di beberapa spot yang dikatakan panas dan misteri. Mengikut daripada beberapa cerita juga, di sepanjang laluan ni kerap berlaku hal-hal jenayah dan rompakan lah. Selain daripada tu, ada juga beberapa kisah ataupun cerita berkaitan hal-hal mistik dan spiritual. Bila tengok laluan ni, boleh rasalah keadaan dekat sini yang sunyi sepi dan kita boleh dengar bunyi-bunyi kicauan burung dan bunyi-bunyi hutan. Saya akan cuba dapatkan aerial view di sekitar sini. Let's go. Dekat sini boleh nampak ada air mengalir. Dan macam biasalah, kadang-kadang ada orang yang tak bertanggungjawab. Diorang berhenti dekat sini dan diorang buang sampah dekat sini. Pada masa yang lampau, cerita misteri, hantu dan penunggu sangat sinonim dengan masyarakat tempatan di Sabah. Berbagai nama-nama yang diberikan. Tumo Tolong dan Tompu Lalanggoi yang dikatakan sebagai semangat hutan. Hantu Kalindahau, Pangkot, Mondo, Monsimong, hantu Siundalan, Balan-balan dan berbagai jenis hantu ataupun rogon lagi yang dikatakan sering mengganggu masyarakat pada ketika itu. Mungkin hantu-hantu yang dinyatakan ini bersamaan juga dengan hantu-hantu yang ada di seluruh Nusantara, termasuk Indonesia dan Semenanjung Malaysia. Pontianak, Toyol, Penanggal, Langswir, hantu raya, hantu gala, pocong dan sebagainya. Nama-nama yang dikatakan sebagai hantu ataupun makhluk oleh masyarakat tempatan ini mungkin berbeza di setiap tempat. Kewujudan mereka memang tidak boleh disangkal. Akan tetapi kebanyakan kewujudan makhluk-makhluk ini di media sosial ataupun di mana-mana platform banyak tokok tambah dan rekayasa semata-mata. Namun kita tidak boleh menyangkal kewujudan makhluk-makhluk ini di sekeliling kita. Sememangnya bukanlah hanya manusia yang wujud di muka bumi ini. Itu sudah tertulis. Bagi saya, semua makhluk-makhluk ini dikategorikan sebagai bangsa jin yang sering mengganggu-gugat manusia, yang leka dan alfa. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya sekarang ada dekat kampung SK Basai Baru dekat Beluran. So saya akan memulakan eksplorasi malam saya. Mungkin saya perlu turun dekat area sini, ambil udara sekejap. Tadi saya lepak dekat area Beluran. Dekat sana ada kawan lama saya jumpa dia dekat sana. Dan kita orang pergi jalan-jalan lah sekejap. Dan dia bawa saya, dia belanja saya makan. So terima kasih kawan lama sangat tak jumpa.
Oke, selepas nih saya akan menuju ke Bukit Ular, dimana saya akan buat vlog malam nih sampai ke daerah Pitas daripada daerah Beluran nih. Dan macam biasa saya akan berhenti di beberapa spot yang dikatakan keras dan berpenunggu. Dekat sini ada kampung, dan selepas nih dekat sebelah sana tuh udah tak ada kampung. Harap semua oke untuk saya malam nih. Mengharapkan macam wow, ini apa nih, Chupacabra. Saya ingatkan Chupacabra ya tadi. Dekat sini ada viewpoint. Saya kira nak berhenti sini nak tengok view malam dekat sini macam mana. Siapa yang biasa lalu dengan laluan Bukit Ular ni akan tahulah tempat ni macam mana. Apabila malam menjelma, keadaan di sini memang sunyi sepi. Dan tempat ni memang jauh daripada penempatan. Ada kalanya orang pun tak nak berhenti pun tempat ni, dan ia ditinggalkan. Kalau siang boleh nampak view dekat sana, tapi iyalah, macam yang saya katakan itulah, malam tak boleh nampak. Sebenarnya bila berhenti tempat-tempat macam ni, perasaan-perasaan seram tu memang ada, saya tak nafikan. Tapi itulah, apa daya, sangat menduka citakan tengok ada orang yang tidak bertanggung jawab buang sampah dekat sini. Ini sepatutnya tidak berlaku. Ya, minta tolong siapa yang suka sangat buang sampah, oke, merata-rata macam ni, hentikan. Sebab kalau orang buat juga, saya akan suruh hantu ataupun penunggu di tempat tu makan korang nanti, baru korang tahu. Diam. Macam ada bunyi sesuatu. Sejujurnya saya katakan tadi waktu saya dekat sana, macam ada yang bertiup dekat telinga saya, tapi saya anggap benda itu bukanlah dia. Tengok kalau ada denai yang macam ni, ada laluan-laluan macam ni, jaga sikit kalau pergi tempat ataupun berhenti di tempat yang hutan macam ni, sebab agak bahaya sebenarnya. Dan satu lagi, macam yang saya pernah bagi tahu sebelum ni, kalau nak tahu tempat tu hutan tebal ataupun tak, bolehlah buat bunyi macam ni. Dengar, kalau boleh dengar ada gelombang, itu maksudnya kita sedang dikelilingi hutan yang tebal. Saya buat sekali lagi, oke? Kalau boleh dengar gelombang, itu maknanya kiri kanan saya ini memang hutan yang tebal. Sorry ya, itu kita nak buat kajian sedikit, so jangan amalkan jerit-jerit ini, nanti pecah tekak, pecah kerongkong, membawa binasa.
Sekarang nih saya dekat salah satu pot di mana kawasan ini selalu berlaku kemalangan. Ada beberapa case kematian di sini. Dan ada juga beberapa orang yang telah melalui laluan ini di malam hari mengatakan pernah melihatlah orang-orang tuh bergentayangan di sini, entah betul ataupun tidak. Mengikut dari beberapa sumber, orang yang pernah melalui laluan ini di malam hari, mereka pernah melihat beberapa kelibat di sini. Ada yang mengatakan mereka pernah melihat sekumpulan lelaki sedang mengusung keranda. Dan ada juga yang melihat satu lembaga ataupun satu sosok yang besar sedang berdiri di tepi jalan Bukit Ular nih. Tidak kurang juga ada yang mendakwa pernah melihat Pontianak ataupun langsur di sini. Mungkinkah kebenaran itu benar ataupun hanyalah rekaan semata-mata di kala sunyi? Saya rasa macam meremang. Adakah benda tu ada di sini? Kalau boleh dengar ada sesuatu yang ketawa. Tak tahu dia ada dekat sini. Mungkin dia nak keluar. Saya nak berjumpa dengan dia. Mungkin dia boleh munculkan diri ataupun say hi dekat saya, say hello. Bunyi itu tadi saya dengar keluar daripada sana. Saya berhenti di salah satu air terjun yang ada di puncak Bukit Ular nih. Kadang-kadang ada orang yang berhenti dekat sini untuk mengambil air lah di siang hari, tapi untuk malam hari boleh tengok tahap kesunyian sini macam mana. Jalan ini betul-betul sunyi lah. Sukar untuk saya ungkapkan dengan kata-kata, tapi memang sunyi sangat jalan ini. Apatah lagi bila malam menjelma. Sini semua hutan. Nah, tengok tiba-tiba angin kuat. Tadi angin tak ada, tengok tiba-tiba angin bertiup. Boleh nampak pokok tu, tengok. Biasa kan kalau saya buat eksplorasi dan saya akan rasa feel yang macam ni. Saya terus memang saya tak nafikan. Perasaan seram tu datang dengan tiba-tiba. Tapi kita kena bertenang, relax. Dan lagi satu macam yang saya katakan sebelum ni, channel saya ini berkisahkan kisah benar. Tiada tokoh tambah. Sebab tu nak kata ada hantu dalam channel saya ini, tak ada lah juga pun. Boleh tengok pokok ni. Seakan ada sesuatu sebenarnya, tapi saya cuma boleh rasa macam tu sajalah. Feel seram tu saya boleh rasa. Tapi nak kata untuk dia tunjukkan dia dekat sini, saya tak pasti. Mungkin dia nak keluar dekat sini. Atau
Alhamdulillah tak ada. Kalau ada risau juga saya lari dari tempat ni. Rasa nak basuh muka dulu lah sekejap. Kulit pun rasa melekit. Sebenarnya dekat laluan Bukit Ular ni banyak cerita-cerita misteri antara yang sinonim dengan masyarakat di Sabah ni. Suatu ketika dahulu ada seorang anggota polis yang telah hilang di laluan ni, dan setelah hampir 2 minggu misi mencari dilakukan, mereka telah menemui anggota polis tersebut dalam keadaan bogel dan tidak terurus. Mengikut dari beberapa sumber lagi, kejadian itu berlaku setelah anggota polis tersebut melakukan aktiviti mengejar ataupun memburu ataupun menangkap pendatang tanpa izin di sekitar daerah Buluran ini. Untuk pengalaman diri saya sendiri pun, sejujurnya saya katakan laluan ini memang ada sesuatu yang sukar untuk saya ungkapkan dengan kata-kata. Sebab sepanjang eksplorasi saya di sini, tidaklah semua saya boleh ceritakan secara lisan ataupun saya sampaikan. Disebabkan ada beberapa hal tertentu yang saya rasakan biarlah menjadi koleksi simpanan pribadi. Ini tidak lain tidak bukan, dan ini bukanlah bertujuan untuk menakutkan kepada mereka yang menggunakan laluan Bukit Ular ini. Tadi pun waktu saya buat eksplorasi di beberapa kawasan sini, saya memang ada terdengar sesuatu bunyi yang berbisik dekat telinga saya, dan perasaan seram itu memang datang dengan tiba-tiba. Tapi sebenarnya saya tak heran pun, ianya sudah tertulis. Setan dan iblis itu akan bertebaran di seluruh pelosok muka bumi ini. Di hutan, bukit bukau, hutan belantara, lautan dan di pulau-pulau. Yang pastinya, mereka ada di sini. Setan dan iblis itu sentiasa memerhati kita dan menunggu masa untuk bertindak. Ada kalanya benda-benda yang kita lalui itu tak sebuah kita boleh kongsi. Cukuplah sekadar kita bagi hint. Sebab memandangkan laluan ni bukan saya seorang yang lalu, ramai yang lalu dekat sini juga untuk menggunakan laluan ni untuk mengelakkan daripada rasa tidak senang ataupun rasa takut oleh pengguna-pengguna lain. Mungkin setengah benda tu saya tak boleh cerita dekat sini. Kalau tengok dekat sini ada satu rumah ataupun sulap. Saya berhenti dekat tepi jalan ini dah hampir merapasi Bukit Ular. Tapi sebenarnya laluan ini panjang lagi untuk sampai ke Pitas, Kota Marudu. Lebih kurang 100 lebih kilometer lagi. So, oke, saya perlu jalan sekarang. Perjalanan masih jauh. Let's go.
Tadi saya dah dengar sesuatu bunyi dekat sini. Kek macam tu, tapi tak tahulah. Ini jalan ni saya dah melepasi Pekan Paitan, dekat sana Paitan. Dan sini saya menuju ke Pitas. Jalan ni pun boleh tahan sunyi sepi juga. Dengan keadaan malam ni yang bulan pun memang terang. Kalau ikutian tadi saya dah off record, saya dah nak stop dah. Tapi kebetulan saya lalu di laluan ni, saya dah terdengar satu bunyi. Sebab tadi saya memandu pun dalam keadaan cermin buka. Saya tak tutup cermin sebab tempat ni agak sejuk. Dan suara tu seakan memanggil. Dan sejujurnya saya katakan di sini ada satu bau. Bau yang agak macam busuk, bau tu. Jalan ni saya boleh katakan memang ada lain macam sikit. Serius saya kata, saya tak main-main yang ni. Walaupun tak ada penampakan tu, tapi orang kata feel seram tu saya boleh rasa dekat sini. Sepanjang jalan ni daripada Beluran sampai ke Pitas, yang jarak dia lebih kurang 100 lebih kilometer. Jalan ni juga dikenali sebagai Jalan Sapi Nango. Atau dia ada dekat mana? Mungkin dia ada dekat sini ataupun sebaliknya. Andai kata tiba-tiba dia muncul dekat depan tu, apa yang perlu saya lakukan? Adakah saya perlu lari ataupun sergah dia? Biarlah menjadi rahsia. Serius saya katakan, hujan tiba-tiba turun. Tadi saya off record sekejap dan hujan tiba-tiba turun dekat sini. Tapi sejujurnya saya katakan yang laluan ni memang ada sesuatu dekat yang bahagian sini. Saya dah melepasi Pekan Paitan dan menuju ke Pitas. Tadi hujan tak ada, beberapa saat tadi tu saya off record sekejap. Hujan terus turun dekat sini. Mungkin saya perlu matikan enjin kereta sekejap. Saya matikan sekejap enjin kereta dan merasai suasana seram di sini sekejap. Saya matikan enjin kereta. Hujan tiba-tiba tak turun dah. Tadi ada. Dan saya boleh rasakan hujan yang turun tu dia di sekitar sini saja. Hujan ni turun. Dia turun semula. Macam saya katakan, sebenarnya laluan ni boleh tahan juga bagi saya. Sebenarnya ada aura-aura seram dekat sini. Walaupun penampakan tu memang tak ada. Sejujurnya saya katakan penampakan tu memang tak nampak pun. Tapi saya memang boleh rasakan sesuatu ada dekat sini. Di sepanjang laluan ni. Daripada Beluran menuju ke Pitas dan Kota Marudu ni. Hujan dah turun. Tadi kalau tengok, saya tembak dekat atas tu boleh nampak bulan. Sekarang bulan tu tak nampak dah. Dia ditutupi oleh awan. Dan digantikan dengan hujan yang turun di sini.
hujan pun dah turun dengan lebat nih. Kemungkinan saya perlu tinggalkan tempat ini sekarang. Let's go. Saya boleh rasakan sesuatu ada dekat sini. Tak tunggu lama-lama dekat sini. Jom. Saya akan tinggalkan tempat ini sekarang. Malam yang pekat itu, hujan turun menemani sepanjang perjalananku. Sesekali aku dikejutkan oleh bunyi-bunyi seakan jeritan yang keluar di sepanjang hutan yang ada di sini. Malam yang pekat itu, diri ini seakan dapat merasakan dia ada di sampingku. Ada kalanya detik dan peristiwa yang berlaku di dalam sesuatu perjalanan amat sukar untuk dizahirkan dengan kata-kata.